iaitu cahaya dan optik. Okey, kita nak tengok bermula dengan pembentukan imej oleh kanta. So sebelum ni saya rasa awak dah biasa dah dengan perkataan kanta. So kita ada dua jenis kanta. Yang pertama kita ada kanta cembung, satu lagi kita panggil kanta cekung. Okey, so kanta adalah medium yang lut sinar seperti kaca. Ada satu atau dua permukaan yang melengkung. Okey, permukaan yang melengkung dan juga lut sinar. Okey, so di sini apa yang perlu awak ingat adalah perkataan lut sinar dan juga permukaan melengkung. Kita ada medium lut sinar, lepas tu ada permukaan yang melengkung. So ini adalah permukaan yang melengkung ni. Melengkung. Ini melengkung. So kita ada dua jenis kanta. Satu kita panggil kanta cembung dan satu lagi kanta cekung. Okey, antara A dan juga B, yang manakah adalah kanta cekung? A atau B? Okey, A, kanta cekung. Okey, kanta terbahagi kepada dua. Kanta terbahagi kepada dua. Satu sebagai kanta cembung, satu lagi kanta cekung. Ni kanta cekung dan yang ni kanta cembung. So kalau bahasa Inggeris, concave, convex lah. Tapi bahasa Melayu, kanta cekung, kanta cembung. Cembung sebab dia kembung. Dia kembung kat sini, kanta cembung. Cekung, cekung. Dia kurus kat tengah ni. Adalah kanta cekung. Okey, so dalam silibus ni juga kita bahagikan pula kanta cembung ni kepada tiga. Satu kita panggil dui cembung, satu lagi plano cembung dan yang ketiga meniscus cembung. Ini meniscus. Meniscus ni maksudnya bentuk dia sama ada macam ni ke, so, kan? Beza kan dengan plano cembung. Plano cembung ni dia ada satu bahagian yang lurus. Tapi kalau untuk meniscus, kedua-duanya adalah melengkung. Okey. Manakala kanta cekung, kita ada dui cekung, plano cekung, meniscus cekung. Okey, ini adalah sinar cahaya. So, awak tengok sinar cahaya biasanya dia ada 3 garisan. Okey. Yang tengah-tengah ni akan melalui pusat optik. Okey. So, pusat optik berada di tengah-tengah. Alright. Ini maksudnya kalau awak nampak di sini, apa beza antara kanta cembung dan kanta cekung ni? Apa perbezaan garisan cahaya yang awak nampak ni? Kalau kanta cembung, bersilangan. Dia akan bersilang kan? Bersilang di sini. Betul? Persilangan antara semua sinar cahaya. Kalau kanta cekung, dia tak ada persilangan. Okey? So, kanta cembung juga, kanta cembung ni juga dikenali sebagai kanta penumpu. Sebab apa? Sebab dia tumpukan alur cahaya. Manakala kanta cekung ni kita panggil kanta pencapah sebab sinar cahaya dia mencapah, dia tak akan menumpu. So, ingat kalau kanta cembung menumpu, kalau kanta cekung mencapah. Dia punya sinar cahaya maksud utama yang mana kesemua garisan cahaya tu bertumpu pada satu titik, kita panggil titik fokus. Manakala panjang ni daripada garisan titik tengah ni titik tengah pusat optik O. Yang ni dari sini ke sini adalah kita panggil panjang fokus. Kenapa kena ingat sikit lah. Boleh rujuk lah dalam buku teks muka surat 203. Untuk kanta cekung, kalau awak tengok kanta cekung, okey, sinar cahaya daripada sini dia akan mencapah. Dia punya panjang fokus di bahagian hadapan. Ini panjang fokus dia daripada pusat optik ni kepada F ni. So kita panggil dia panjang fokus. F ni adalah titik fokus. So
So image akan difokuskan di hadapan. So dalam ni kita akan menentukan panjang fokus suatu kanta. So untuk kita mengetahui nak tentukan panjang fokus suatu kanta ni, apa yang penting kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan O, F, okay, F kecil apa, V apa, U apa. Okey, so untuk itu awak boleh rujuk di muka surat 205. So sila buka buku teks muka surat 205. So O pusat optik. Okey, dia duduk di tengah-tengah garisan yang membahagi dua kanta. Kemudian ada satu paksi utama. So O ni terletak di persilangan garisan paksi kanta dan paksi utama. Okey, apa pula F? Fokus. Ya, F adalah titik fokus. Kemudian F kecil? Panjang fokus. Okey, panjang fokus. Panjang fokus. Okey, panjang fokus ni adalah daripada garisan tengah ni sampai ke F ni. Yang ni kita panggil panjang fokus. Kemudian kita ada U. U? Jarak objek. Jarak objek. Okey, jarak objek. Okey, jarak objek. Maksudnya kita ada satu objek. Ni objek. Jauhnya jarak daripada objek ni sampai ke titik O ni. Yang ni kita panggil U. Jarak objek. Okey, satu lagi kita ada V. V apa? Jarak image. V kat sini. So image yang terbentuk. So jarak dia daripada paksi kanta sampai image ni kita panggil jarak image. So boleh kalau boleh awak hafal lah yang 1, 2, 3, 4, 5 ni lah. Okay, O ni apa, F ni apa, U apa, V apa. Mana kita nak tahu, nak lukiskan gambar rajah bagi sinar cahaya. So mula sekali langkah yang pertama adalah kita kena lukiskan. Okey, mula sekali ada kanta ni. So dia ada satu garis paksi kan. Ni paksi utama. Ini paksi utama. Ini adalah paksi kanta. Paksi kanta. So di sini adalah O. So langkah yang pertama, katalah dia beri awak objek kat sini. So awak perlu buat garisan. Okay, satu garisan yang nombor 1 ni. Okay, daripada objek kepada garisan paksi kanta. Lurus lah, lurus dan tegak. Jangan sengit ke apa, tak mau. So lurus sampai ke sini. Okay, kemudian daripada sini, awak buat satu lagi garisan yang mesti melalui F. Mesti melalui titik fokus. Okey, itu garisan yang pertama. Okey, garisan yang kedua, awak akan melalui, okey, daripada garisan objek ni, dia akan melalui titik fokus. Awak kena titik fokus pula, pusat optik. Dan garisan tu mesti bertembung dengan garisan yang pertama tadi. Okay, itu cara untuk membuat garisan kita panggil sinar cahaya lah bagi kanta cembung. Okey, tak apa. Kita tengok satu video dulu, Ustaz.
Okey, so ada tonton video tadi. So video tadi dah menunjukkan bagaimana kita nak melukiskan gambar Rajah Sina bagi kanta cembung. Okey, yang ni untuk melukiskan gambar Rajah Sina bagi kanta cekung. So yang diterangkan dalam video sebentar tadi sebenarnya adalah berkaitan dengan muka surat. Awak tengok dalam buku teks rujuk muka surat 208. So, okey, kalau awak tengok pada kedudukan ni, pada gambar Rajah Sina ni, okey, yang pertama dia kata objek lebih jauh dari 2F. Okey, so lebih jauh dari 2F, ni maksudnya lebih jauh lah sebab dia lebih jauh dari 2F. Okey, titik fokus pertama, titik fokus kedua. Kalau objek lebih daripada 2F, okey. Pertama tadi kita nak kita kena lukiskan garisan yang berwarna pink atau yang berwarna purple. Kita nak kena lukiskan garisan tadi yang A atau yang B. B. A, ya betul A. Awak ambil pembaris. Okey, awak pembaris, awak gariskan sehinggalah kepada paksi kanta ni. Kemudian awak gariskan melalui titik F. Okey? Buat satu lagi garisan mesti melalui titik F. Okey. Garisan yang kedua, garisan B ni awak buat garisan dan mesti melalui pusat optik kat sini. Sampailah dia bertembung. Okey, so sebenarnya walaupun dalam soalan, okey, katalah dalam soalan dia bagi awak, ni saya lukis tapi tak berapa tepat lah ni. Okey, katalah dia kata objek berada di antara F dan 2F. Okey, so kalau F kat sini, 2F kat sini. Kalau melukis pastikan guna pembaris. Ini saya nak tunjuk saja. So objek berada di antara F dan 2F. So di sinilah objek. Kita kata objek kat sini. Okay, objek. So mula sekali awak kena gariskan daripada objek kepada paksi utama ni. Okay, awak buat satu garisan. Okay, garisan lurus guna pembaris. Tak ada, jangan tak guna pembaris pula. So di sini kita ada F juga dan juga 2F. Okay. So syarat yang pertama awak lukiskan garisan ni. Syarat yang kedua awak kena lukiskan garisan daripada garisan ni sehingga ke mana? Melalui apa? Melalui F. Okey, melalui F. Oh, alamak. Okey, melalui F. Okey. Kemudian, syarat yang ketiga. Ini syarat yang kedua. Okey, syarat yang ketiga. Daripada titik objek ni, mesti melalui pusat optik. Okey, mesti melalui pusat optik. So, awak buat garisan daripada objek ni, mesti melalui pusat optik ni. Sampailah garisan tu bertemu. Sampailah garisan tu bertemu. Okey. So, kat mana image? So, kalau ini adalah objek. So, image dia adalah pada titik persilangan di sini. So, awak pun gariskan ni. So, di sini adalah image. Okey. Kalau di sini image, maksudnya daripada pusat optik ni ke sini, yang ni kita panggil apa? Jarak image. Daripada objek sampailah ke sini, yang ni kita panggil jarak objek. Okey, apa ciri image yang terbentuk? Apa ciri image yang terbentuk?
terbalik. So kita panggil dia apa? Songsang. Songsang. Okey. Kemudian imej ni adalah Nyata. Okey. Kemudian apa lagi? Dikecilkan. Lebih besar ke lebih kecil? Kalau awak tengok ni, panjang ni dengan panjang ni mana lebih panjang? Image or objek yang lebih panjang? Image. Image. So, Besar. dibesarkan. Dibesarkan pula. Lebih besar lah. Lebih besar. Lebih besar. Okey. Faham tak? Okey, kita rujuk. Dalam buku teks awak tu, awak tengok gambar raja yang ketiga. 1, 2, 3 daripada atas tu. Muka surat 208. Muka surat 208. Okey. Sama tak dengan gambar raja yang saya lukiskan tadi? Dah hilang. Okey. Tak ada nak save. So, dah hilang. Boleh faham tak? Maksudnya kalau awak tak ada ada soalan yang menyatakan bagaimana apakah ciri-ciri imej yang terbentuk, so awak boleh guna kaedah tadi. So kaedah tadi macam saya tunjuk tadi, lukiskan dulu gambar garisan yang pertama, kemudian garisan yang kedua ni mesti melalui F. Okey. Dan seterusnya kita buat garisan yang ketiga. Syarat garisan ketiga ni mesti melalui titik optik. Okey, mesti melalui titik optik. Okey. So imej kat mana? Imej terbentuk di persilangan garisan. Imej terbentuk di persilangan garisan. Alright. So itu syarat wajib lah bagaimana nak melukiskan gambar raja sinar. Dapat tak? Dapat tak? Poin-poin kat sini? Boleh? Dapat. Okey, dapat. Okay, nanti tapi kita kena buat lebih latihan lah supaya awak ingat. Okey. So kalau awak tengok dalam buku teks muka surat 208 tu, so ini adalah objek lebih jauh dari F. So apa ciri-ciri imej dia? Okey, gambar raja yang kedua. Okey, objek berada pada 2F. So kalau awak tengok objek berada pada 2F, ciri imej dia sama saiz dengan objek. Okey? Okey, sama saiz. Maksudnya kalau awak ambil pembaris, awak gariskan panjang, awak cari panjang objek, so panjang imej juga sama. Kecuali imej songsang lah. Okey, kemudian yang ketiga, kita ada objek F dengan 2F, F dengan 2F, imej lebih besar. Okey. Untuk kantar cembung ni pula, kalau objek berada di F, imejnya akan terbentuk di infinity. Okey? So, ciri imejnya adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Okey. Dan kalau objeknya berada di antara F dengan pusat optik, maka kita akan dapat imej yang maya, tegak dan dibesarkan. Okey, so keadaan kanta ni kita gunakan sebagai kanta pembesar. So kita akan dapat imej. Sebab tu kalau guna kanta pembesar, awak akan nampak imej dia lebih besar kan. So bila nak gunakan kanta sebagai kanta pembesar, kita mesti meletakkan objek di antara F dan pusat optik. Okey, yang ni pula adalah untuk kanta cengkung. So, kanta cengkung, objeknya biasanya berada lebih dari 2F. So, ciri imej dia maya, tegak, dikecilkan. Okey, untuk kanta cengkung, biasanya imejnya adalah tegak.
Tegak maya. Okey, tegak maya ni yang biasalah mesti terjadi dan ciri imejnya dikecilkan. Kalau objek jauh dari 2F pun, ini adalah ciri-ciri imej yang terhasil. Kalau objek berada di antara F dan pusat optik pun sama juga ciri imej dia. So untuk kanta cekung ni senanglah, awak nak ingat 3 je lah ciri imej dia. MTD, maya tegak dikecilkan. MTD, maya tegak dikecilkan. Okey, maya. Maya ni, kenapa maya? Sebab kalau kat sini, maya ni, dia punya imej tu tak terbentuk di sini. Dia terbentuk di sebelah luar sini. Okey, kemudian tegak. Tegak sebab dia arah yang sama. Kan? Objek naik atas, imej pun naik atas. Kalau awak nampak tadi, kalau kanta cekung, objek naik atas, imej ke bawah. Itu songsang. Okey, dikecilkan. So, dia terbentuk lebih kecil lah daripada objek. Okey. So, hari ni saya nak ajar 3 perkara, 4 perkara ni sajalah. Okey. Kita nak tengok sedikit latihan dalam buku teks tu. Praktis formatif 7.1. Okey, awak tengok buku teks. Muka surat 209. Alright. So, kita nak bincangkan sama-sama jawapan ni supaya nanti awak boleh salin dalam buku latihan awak. Okey. Yang pertama, namakan jenis kanta di dalam mata manusia. Apakah nama kanta yang terdapat di dalam mata manusia? Siapa nak bagi jawapan? Nasrul? Apakah jenis kanta di dalam mata manusia? Kanta X atau kanta Y? Kanta X atau kanta Y? Y. Y. Okey. So, kanta Y ni nama dia kanta apa? Cembung. Ya, kanta cembung. Okey, kanta cembung. Okey. Soalan yang nombor 2. Menunjukkan 2 jenis kanta. Okey, namakan jenis kanta yang berikut. Kanta X. Kanta? Cekung. Okey, kanta cekung. Kanta Y? Kanta Cembung. cembung. Okey, kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapah? X atau Y? X atau Y? Y. Okey, Y. Pencapah. Betul lah Y. A ya ke Y? Pencapah macam mana? Penumpu macam mana? Kanta pencapah X atau Y? X kan tu. Ya betul. Kanta X. Okey, mencapah alur cahaya ni. Dia tak bertumpu ni. Nanti terpanggil mencapah. Okey. Kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta penumpu? Dah X. Y. Okey, Y. Okey. Tandakan titik fokus bagi kanta X dan kanta Y dengan huruf F. Kat mana titik fokus? Titik fokus kat mana? Untuk kanta X, kat mana titik fokus? Di sini? Di sini? Di sini atau di sini? D. A, B, C, D? D. Okey, D ya. Okey, D. Macam mana nak padam?
Alah. Okey, so DD. So D adalah titik fokus. F kat sini. Okey, manakala kanta Y, di manakah titik fokus? A, B, C, D. C. Okey, C. Okey, titik fokus berada di sini. Alright. Sini adalah titik fokus bagi kanta cembung. Okey, soalan nombor 3. Bagaimanakah kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar? Ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Boleh rujuk buku teks muka surat 208. Apa jawapan yang awak boleh tuliskan? Objek. Objek. Sabar. Objek objek di mana? Di antara F dengan pusat optik. Boleh rujuk buku teks muka surat 208. Okey, jawapan dia di 208. Okey, objek berada di antara F dengan pusat optik. Okey, so apa yang berlaku? Panjang fokus yang lebih pendek, maka image tak nampak diperbesarkan. Okey, apa salah jawapan dia dalam buku teks sekejap? Boleh? Saya bagi masa 2 minit.